Sihat dalam Konti, saya ditemani oleh Dr. Sharifah Mazlina, pengasas program Apa Kata ... bersama Dr. Sharifah Mazlina. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar? Alhamdulillah baik hari ini. Apa kata doktor terangkan, sebab saya nak semua orang tahu highlight yang di mana doktor nak melawat bila dah ada kemajuan, bila dah berjaya tu. Ya. Yang itu jatuhnya dekat bawah program Apa Kata ubah. Kita cuba. Sebenarnya semuanya boleh. Semuanya boleh. Program saya, rancangan saya ni rancangan Apa Kata, di mana saya sebenarnya mengajak orang apa kata. Apa kata kita cuba, apa kata kita ubah, apa kata kita tolong. Tiga-tiga ni sebenarnya saya akan pergi melawat kalau betul-betul benda tu direalisasikan. Tapi sebelum nak direalisasikan, kalau mereka memerlukan macam khidmat nasihat, tips-tips motivasi untuk berikan perangsang dan rangsangan pada mereka untuk terus melakukan benda tu, kita boleh ke udara macam ni, hantar email, hantar melalui FB dan sebagainya, dan saya akan bagilah tips-tips tu untuk memberi bantuan bagaimana untuk meneruskan cabaran tersebut. Macam ada tempo ke, ada macam konon macam AF ada berapa 10 minggu. Ada macam dengan doktor ni ada tempo ke tidak nak berubah? Kita tengok segmen mana yang dia nak buat. Kalau dia kata apa kata cuba. Cuba tu maknanya saya ingin mencubalah sesuatu ni, tapi saya tak ada keyakinan langsung nak mencuba. Dia macam inovasi dia nak cuba. Katalah dia tak pernah nak buat, dia teringinlah nak buat bungee jumping, menguji kekuatan minda dia, nak uji keupayaan, sanggup tak sanggup. Okey, tak payah pergi jauh, pergi kat Sarmil Legun je lah dekat, contoh Okey, jadi dia nak hilangkan fobia dengan ketinggian, tapi dia tak cuba-cuba juga. Jadi sementara tu saya bagilah tips bagaimana cara nak buat. Lepas tu kalau betul-betul dia nak buat, akhirnya kontak kita, saya pergilah tengok dia buat betul-betul. Bungee jumping tu. Bungee jumping tu contoh. Itu contoh Itu kata apa kata kita cuba. Okey, apa kata kita bantu? Katalah dia dapat idea, ada orang yang memerlukan sangat bantuan tetapi tidak mendapat banyak perhatian. Kes-kes terpencil. Contohnya? Contohnya katakanlah satu keluarga ni memang susah sebenarnya, tapi mereka tidak mahu mendedahkan sangat kesusahan mereka kerana mereka cuba sedaya upaya, tetapi malangnya anak-anak menjadi terpaksa menghadapilah suasana serba kekurangan, tak cukup buku, sekolah pun tak berapa maju, perlukan khidmat tuition secara percuma, mungkin kita boleh bantu. Jadi sampaikan maklumat tu dan kita sebar-sebarkan maklumat ni. Jadi saya akan menggalakkan pendengar dan kata apa kata kita bantu ramai-ramai. Okey, tak semuanya bantuan itu memerlukan wang ringgit. Sebenarnya kita boleh bagi tenaga sahaja, tenaga, khidmat nasihat, apa saja yang kita ada. Ini sebenarnya secara tak langsung menggalakkan sifat kesukarelaan. Tapi dekat sini konsep CSR and amal ni, CSR ni apa? CSR tu sebenarnya khusus untuk syarikat-syarikat korporat. Ini sebenarnya dia punya CSR ni maknanya dia punya khidmat masyarakat. Khidmat masyarakat yang mereka amalkan. Mereka ada kadang-kadang ada dana yang boleh disalurkan. Okey, jadi kita nak menggalakkan pula syarikat-syarikat swasta ni, kalau dia dengar rancangan ni, ataupun kita pun boleh bantu orang ini yang mana kita tahu, kita approach pula syarikat ni, kata why don't you salurkan sedikit lah, tak banyak pun sedikit sumbangan untuk bantu budak ni. Mungkin bagi dia buku, mungkin dia perlukan beg sekolah atau pakaian sekolah yang langsung, kasut dah koyak-koyak ni, bantulah, ambil sedikit daripada dana yang ada. Kalau tidak besar, sedikit pun jadilah. Ini yang kita kata khidmat masyarakat. Yes, khidmat masyarakat. Dan amal tu pula kepada orang ramai yang ingin melakukan amal, yang tak perlulah kita kata semuanya dapat publicity, tapi kita bantu orang dengan seikhlasnya. Pahala tu Allah kira nanti. Jadi kita galak semua orang boleh membantu. Dan kenapa saya terpanggil buat program ni, kerana ramai yang saya dengar dalam program motivasi saya, bila saya berjumpa dengan ramai orang, mereka kata saya segan nak bagi sumbangan. Kadang-kadang saya nak bagi RM10, RM20, saya rasa segan, orang lain bagi beribu-ribu. Jadi akhirnya bila saya tengok bila orang susah je, tak apalah nanti korporat akan tolong, tak apalah nanti orang politik akan tolong, tak apalah nanti adalah orang akan tolong. Sikap ni akhirnya orang tu akan terabai. Sebab semua orang pun kata tak apalah nanti akan adalah orang tolong dia. Dah keluar kat surat khabar, dah keluar kat media, adalah orang akan tolong nanti. Kadang-kadang akhirnya tak ada siapa pun sebab sikap ni lah. Masing-masing kata tak apa dia. Jadi sebab tu saya kata apa kata kita mula, bagi saja apa yang boleh. Kita bantu. Di mana saya menggalak, kita tak kutip dana di sini. Kita menggalakkan, kita beritahu maklumat ni kat sini. Apa kata kita pergi ziarah dia,
Kalau nak sumbangkan dana yang macam RM10-20 pun tak ada masalah kan. Kita pergi menziarah dia pun terbuka hati dia, tenang hati dia. Tak ada juga orang ambil berat tentang saya. Pergilah tolong tengok. Khususnya mereka yang bila kita wartakan, orang ni berada di kasuan sini. Siapa-siapa yang duduk situ yang dengar rancangan ni, pergilah lawat, pergilah ziarah. Betul juga. Bukannya susah sangat pun. Tapi itu yang pertama tadi, apa kata kita cuba. Maknanya kalau yang itu doktor sendiri akan personally, yang contoh paling dekat katanya takut bungee jumping, dia kata sekian tarikh dia nak pergi Sandra Lagoon buat bungee jumping, kita pergi dengan kru IMR sekali pergi, mungkin kita rekod kan. So dia dah jadi satu macam tak langsung macam program reality tau. Tapi saya nak menggalakkan tujuan dia, inovasi ni adalah sebenarnya memaksimalkan potensi diri. Macam instead of kita letakkan satu syarat, dia sendiri yang cakap dia nak buat apa. Betul. Sebab sebenarnya dalam konsep MAPS, MAPS konsep saya tu, perkara yang baik dilakukan adalah datangnya daripada keinginan sendiri, bukan orang suruh. Jadi kalau dia buat kerana saya yang suruh, saya yang kata, apa kata you buat macam ni? Apa kata you buat gini? Dia akan buat sebab saya suruh. Saya suruh. Tapi katalah saya tak ada masa tu, atau saya dah tak ada kat sini, saya keluar negara ke, ataupun saya dah meninggal dunia ke, siapa nak motivasikan dia lagi? Dan dia mungkin tak akan buat sebab tak ada orang nak push dia, sebab dia buatkan orang. Jadi dalam rancangan program Apa Kata Cuba ni, saya akan beri motivasi, tapi saya kata, apa kata you cuba? You buat. You buat sebab you nak buat. Jangan kerana saya paksa. Jadi tempoh masa untuk menjawab soalan you tadi, terpulang pada dia. Bila dia ready, dia buat. Cuma janganlah lama sangat. Janganlah sampai bertahun-tahun kita tunggu tak juga buat. Padahal bungee jumping kan. Okey, kita tak boleh memperlekehkan orang punya ini idea sebab idea kita boleh kata macam padahal bungee jumping kecil untuk kita tapi besar untuk orang yang ada fobia. Dia boleh masuk fear factor ni. Itulah pasal. Kemudian kita ada apa kata kita tolong, apa kata pula dengan ni, apa kata kita ubah. Yang ni apa pula konsep di sebalik tu? Apa kata kita ubah ni sebenarnya fokus ni betul-betul kepada ke arah motivasi. Dekat sini katanya konsep motivasi. Konsep motivasi yang sebenar. Di sinilah ramai orang kadang-kadang memerlukan hikmat nasihat, tips motivasi macam mana saya nak ubah daripada negatif ke positif. Contoh paling popular soalan yang sampai kepada saya adalah bagaimana nak ubah diri daripada malas ke rajin. Malas nak ke rajin, yang selalu berada di dalam zon selesa ni. Zon selesa ni lah konsep malas ni. Malas nak buat itu, malas nak buat ni, nak pergi jogging. Kalau dah duduk baring kat depan TV, pada pagi tadi dah plan petang ni nak jogging, tapi dia dah terduduk depan TV tu, dah jadi macam malas. Tapi macam betul mana tak cara? Sebenarnya malas ni dia bukan certain umur je, dia semua kan. Semua orang ada penyakit malas. Malas ini sebenarnya, kalau dalam ilmu MAP saya, kita panggil dia comfort zone. Dia ada 4 level sebenarnya malas ni. Malas tahap 1 yang kita panggil dia tahap malas-malas. Malas-malas ni macam dia punya favourite word, dia cakap malas lah. Macam contoh bila kita kata nak pergi jogging je, tengah duduk baring-baring, kita akan sebut malasnya nak buat Itu malas tahap pertama. Malas tahap pertama. So kita tengok pula cara kita cakap tu macam mana? Kita berdiri ke, kita duduk ke, kita baring? Kalau tak percaya, Ira cuba tengok. Kalau Ira berdiri, Ira cakap malas tu macam mana? Berdiri. Tengah berdiri, kita tengah berdiri dan kita terasa malas. Intonasi kita cakap malas tu, dia masih orang kata garing lagi tau. Masih macam malas tu ke arah rajin lah sebenarnya. Masih ada tempo yang laju. Kalau cakap malas lah nak buat lagi ni, malas lah nak buat tu, kita cakap laju. Kita cakap tu laju. Intonasi dia malas sebab kita tengah berdiri, tengah aktif. Cuma masa kita duduk sandar pula tu, macam mana kita sebut malas tu? Malas lah. Hanya orang dah biasa je tahu cakap dia tu. Kan? Cuba kita baring pula. Macam tak keluar je malas tu kalau baring. Yes, bila kita dah baring tu, cara kita sebut malas tu memang takkan keluar langsung suara. Malas. Macam langkah kadang tak keluar pun, bunyi nafas je. Mengeluh. Malas tu. Baik, itu tahap 1. Kalau kita tak terus bangkit bangun buat apa yang kita plan, itu tahap 2. Kita akan masuk ke tahap 2, iaitu tahap terperangkap. Terperangkap. Di sini yang setan akan datang lah ni. Ni memang kita ni setan punya favourite ni. Dia tengok je orang tu sebut malas je, mangsa aku dah. Dia akan goda kita, dia akan dodol kita. Kat mana lah kalau kita berdiri tu, dia suruh duduk, rehat. Duduklah. Kalau kita tengah duduk, dia kata baring dulu, rehat dulu.
Kalau kita baring tu dia akan kata, tak apa, tidur dulu, banyak masa lagi. Okay? Akhirnya kita akan terperangkap lah dekat situ. Kalau kita tak bangun pula lagi, lawankan malas kita ni, kita akan masuk malas tahap 3, iaitu dia akan membuat kita berhaluat. Malas yang pertama malas yang kedua terperangkap, yang ketiga berhaluat. Dia ajak kita berhaluat dengan dia. Setan tu melayankan apa yang dia kata. Setan tu akan ajak kita berhaluat dengan dia. Contoh nak bangun sembahyang subuh. Okey? Dah bunyi, jam loceng dah bunyi. Kali dah snooze ni. Snooze kan? Snooze. Kita tekan dia. Lepas tu kita kata malasnya, letihnya, mengantuk kita sebut kan. Okey, setan kata tak apa. Snooze dulu. Snooze kedua, snooze ketiga. Perangkap kan? Kita pun buat snooze. Okey, kalau kita tak bangun juga, kita akan berhaluat dengan dia. Tak apa, tidur dulu. Sedap ni, dia tarik selimut. Kita pun sedaplah, sejuk. Akhirnya itu yang jadi istilah subuh gajah tu. Dan akhirnya tahap keempat dipanggil tahap membunuh. Ni lagi bahaya ni istilah saya ni. Iaitu dia bunuh nawaitu kita. Nawaitu yang mula-mula tadi bangun nak sembahyang subuh, nawaitu yang mula kata nak pergi jogging tadi, sebab kita dah tertidur dah. Habislah bunuhlah nawaitu kita tadi. Betul. Maka berjayalah dia menggoda kita. Bermula dengan sebut malas je. Mangsa dia kata. Okey. Mangsa selagi kita tak lawan, selagi itulah kita terperangkap dekat dalam empat tahap tu kan. Dan saya ada petua bagaimana nak mengatasinya. Maps konsep ada macam petua yang sangat hebat. Nak tahu tu bumi depan. Kita ada bagi semari ni. Siapa yang nak dengar bagaimana cara nak keluar dari zon selesa dan nak membunuh balik setan yang mengajak kita jadi malas ni, dengarkan siaran minggu depan. Saya akan bagikan petua istimewa pada hari yang sama, insya-Allah bersama kami lagi lah kan. Lepas ni kita nak sambung lagi sikit berkenaan dengan yang 3 segmen untuk IMR ni. Apa kata yang pertama kita cuba, yang kedua apa kata kita tolong, yang ketiga apa kata kita ubah. Baiklah doktor, tadi katanya ada yang bertanya. Ya, saya dapat satu SMS sebenarnya, email lah, dia hantar ke email saya. Mungkin saya nak bacakan sikit. Nama dia Nabil Nazhan. Dari Seremban budak ni. Saya rasa dia ni pelajar tingkatan 4. Saya bacakan email dia. Assalamualaikum doktor, saya pelajar tingkatan 4. Alhamdulillah saya mendapat keputusan yang agak baik dalam PMR baru-baru ini. Masalah saya suka belajar last minute kerana saya percaya keupayaan belajar bila ada tekanan. Malangnya saya tak dapat lakukan seperti mana yang saya rancang. Jadi soalan saya bagaimana saya nak memaksimalkan potensi diri saya semasa belajar dan dalam masa yang sama menjalankan aktiviti co-curriculum di sekolah. Terima kasih atas jawapan. Wassalam. Okey. Jadi dia ada 2 soalan kat sini. Satu, teknik belajar last minute sebelum peperiksaan. Yang kedua ni macam mana nak imbangkan belajar dalam masa yang sama co-curriculum. Baik, saya jawab yang pertama dulu. Secara umumnya saya akan kata sebenarnya teknik belajar ni terpulang pada individu. Ingat saya kata tadi, buat kerana kita nak buat. Jangan kerana orang suruh. Dalam masa yang sama ni pun saya nak nasihatkan ibu bapa lah. Tak guna pun mendesak, memarah anak-anak, paksa duduk dekat meja 4 jam, janji you sedap hati tengok anak you belajar. Sebenarnya dia tak belajar. Dia akan buat sebab dia dimarah. Dia akan duduk. Tapi adakah dia betul-betul belajar? Dia mungkin tak belajar sebab dia hanya mengikut perintah. Okay? Jadi belajar yang sebaiknya, belajarlah pukul berapa pun ikut suka hati you. Sebab yang penting kalau you buat kerana keinginan sendiri, potensinya jauh lebih baik. Okay, sangat baik. Kadang-kadang kalau you duduk 1 jam, segala-galanya masuk dalam otak, berbanding you duduk 4 jam, maksudnya entah-entah tak apa-apa. Mungkin tak masuk langsung. Mungkin buat sebab hati tak puas, dah kena marah, buat sebab terpaksa, duduklah conteng-conteng atau menghadap muka surat tu je atau otak ke lain dan sebagainya. Baca satu muka surat je 4 jam. Ya. Sebab otak kita tak betul-betul fokus. Jadi untuk adik Nazhan tadi ni, buatlah apa cara pun pada saya, yang penting kreativiti belajar tu ikut kehendak diri sendiri dulu. Itu yang pertama. Kalau you dah rasa you suka belajar last minute, okay, go ahead. Tapi dalam masa yang sama jangan lupa teknik-teknik belajar yang lain. Okay, mulakan dengan keinginan dulu, lepas tu selitkan dengan teknik yang betul. Jadi bukan pakai hentam. That's why kita kena ada ilmu selalu. Okey? Tapi mulakan dengan apa yang kita rasa selesa, dan comfort zone you cakap tadi tu. Mulakan kat mana kita rasa comfortable. Agar kita trigger untuk buat. Yes, yang what you feel comfortable dulu. Sebab yang kita feel comfortable tu, we do well. Okey? Sebab kita rasa macam rasa boleh ikut ni. So kita comfortable. So buat.
Okey, tapi selitkan dengan ilmu tips-tips yang lain. Okey, tips-tips belajar yang lain nanti saya akan berikan juga, tapi saya bagi yang paling mudah. Yang pertama, pastikan belajar tu mengikut kemampuan kita. Yang kedua, pastikan kita duduk dalam ruang yang selesa dengan meja kita tu jangan ada benda-benda lain. Buku saja, kosongkan meja tu. Okey, sebab kalau ada benda lain nanti tengok pen lah, main sharpener lah, ada radio pasang radio. Lagi menarik daripada buku. Nanti kan nampak ada majalah lah, buka majalah nampak buku lain, selak buku lain pula. So semua tu akan mengganggu. Kosongkan meja. Okey, yang ketiga, pastikan masa kita belajar last minute, tapi kenalah ada sampingan belajar juga, jadual waktu belajar yang lain kena ada supaya dia dah dianggap sebagai rehearsal, practice, ulang kaji supaya kita memorize masa-masa kita ada masa untuk buat practice lah matematik dan sebagainya. Ada juga masa-masa untuk memorizing. Ada masa-masa untuk kita buat kita punya short notes dan sebagainya. So kena ada teknik belajar yang komprehensif lah. Jadi untuk adik Nazan tadi, go ahead, you nak belajar tu mungkin that is the time you nak installkan semua, nak masuk storage dalam memory you untuk menghafal whatsoever, fine. Tapi kena ada jadual waktu belajar yang lain juga, kena allocate time untuk belajar. So that asingkan waktu buat kertas buat homework dengan waktu belajar. Ramai student dia confused. Dia buat homework tu pada dia belajar. So dia cakap mak bapak dia, dah belajar tadi. Sebenarnya buat homework. Dia buat homework. So it's totally two different thing. Okay, kita boleh combine sambil buat homework sambil kita belajar, boleh. Buat homework dan masa-masa yang sama buat short notes. That is also kan? Tengok nota. So you highlight dan masa yang sama, boleh. Tapi berapa ramai pelajar yang boleh agihkan ini? Okay, ramai pelajar yang so-called tipu diri sendiri, buat homework pada dia belajar. Sebab tu mak bapak tengok, rajin belajar, sekali tengok result teruk. So masing-masing frust. So sebab konsep tu tak faham. Jadi teknik belajar ni boleh dipelajari di semasa-semasa. Pada saya untuk pelajar-pelajar yang ni awal tahun, bagusnya anda belajar teknik yang baik untuk ulang kaji, membuat jadual waktu belajar dari awal tahun sekarang. Jangan tunggu last minute. Last minute tu lebih pada memorize, ingat balik apa yang kita dah buat, short notes, buka balik, buat latihan. Yes, itu boleh last minute. Khususnya kalau kata besok nak paper, hari ni kita tengok sikit. Tetapi ingat ya, satu teknik yang bagus untuk orang lain tak semestinya bagus untuk orang lain. Mungkin ada orang sehari sebelum tu dia nak kosongkan. Right. Kalau saya besok nak exam, hari ni saya dah relax dah. Santai je, saya tengok-tengok sikit-sikit je. Sebab ada orang the more dia tengok, the more pressure dia rasa. Langsung dia tak boleh buat, nanti blackout terus. Lagi dia tengok, alamak ni tak ingat. Alamak ni apa ni? Alamak banyaknya lagi. Lagi dia jadi panik. Okay. Ada orang pada dia macam adik Nazan kata, saya lebih suka last minute sebab pada saya itulah saya punya adrenalin keluar. Saya push diri saya maksimum sebab saya tahu masa dah suntuk dah. Saya kena belajar betul-betul. Itu cara dia. Fine. So kita tak boleh ikut orang sebab manusia ni berbeza. Okay, walaupun kembar seiras, you tetap berbeza. Okay, itu kena ingat tu. Allah jadikan kita ni unik. Setiap manusia ni unik. Untuk adik Nazan sebenarnya seperti saya kata, itu cadangan saya saja. Teknik saya mungkin tak sesuai untuk you, tetapi sedikit panduan. Okey, sebenarnya saya percaya sukan co-curriculum dengan akademik boleh jalan seiring. Yang penting kita tahu bagi masa. Okey, you kena tahu pukul berapa you nak belajar, berapa kekuatan you untuk duduk dan belajar, dan ingat you kena ada disiplin diri you sendiri. Nak jadi all-rounder ni you kena ada self-discipline yang tak payah dikerah-kerah oleh sesiapa pun. You nak jadi all-rounder, teknik pertama kena ada self-discipline. Okey, saya dulu wakil negeri. Okay, wakil Malaysia dan masa sama alhamdulillah sampai masuk universiti, sampai buat master, sampai buat PhD, dan aktif sampai ke tahap maksimum lah saya sampai jadi jurulatih kebangsaan lagi. Okey, tak ada halangan sebenarnya. Saya ingat sejarah saya di mana seminggu sebelum SPM saya masih main hoki lawan Thailand. Seminggu sebelum SPM main hoki lawan Thailand. Saya ingat masa tu kita lawan di Muar. Sampai cikgu saya hantar memo, hantar cikgu matematik hantar surat reminder, Sharifah jangan lupa hoki ni sekarang, tapi yang penting ilmu, nak masuk universiti. Bapak saya pun marah, diorang tak nampak tetapi sebenarnya saya bersukan, tapi orang tak nampak masa bila saya belajar. Saya belajar lewat malam. Pada saya masa senyap, sunyi, tak ada orang ganggu, tutup semua, radio tak ada, saya duduk, saya tidur dulu, lepas balik bersukan, badan dah penat, mandi, lepas solat, makan saya tidur atau tengok TV jap. Tu yang bapak saya semua rasa risau budak ni, dalam main game, tengok TV, bila masa belajar kan? So saya tidur, malam orang dah tidur saya bangun. Jadi orang tak nampak waktu saya belajar tu. Saya akan belajar, sama ada saya bangun pukul 3, saya sampai solat subuh.
Lepas tu siap-siap pergi sekolah. Cara masing-masing lah. Tapi kena ada self-discipline. Bila you duduk dan you belajar betul-betul. Bukan duduk berangan nak main-main lagi, tak ada. Mental focus, 100% you know what you're doing, and then you kena ada jadual. Hari ni, minggu ni kena siap chapter 1, subjek apa. Minggu ni kena habis, by bulan ni kena habis ni, kena habis. Jadual kita ada, jadi kita ikut susunan tu. So bersukanlah, mana nak buat pun. As long as akademik punya jadual tu, ikut juga dia punya planning dia tu. So by the time cukup masa nak SPM, saya dah cover dah. Dah masih sama saya bersukan, tapi saya dah cover revision saya. Yelah, sebab ada yang kononnya waktu belajar dia tu sebenarnya dalam tempoh 2 jam di waktu belajar tu dia merancang je apa dia nak belajar. Yes, belajar, yes. Kan? Ramai orang yang macam tu saya kata tadi. Mungkin dia buat homework, itu bukan belajar. Ataupun dia plan buat jadual waktu. So bapak dia tengok, rajin anak-anak belajar. Sedangkan dia tengah buat jadual waktu, itu tak belajar. You dah tipu dah. Nak buat benda lain di waktu lain. You have to really focus. Waktu belajar is solidly untuk belajar. Jangan campur aduk benda lain. Okey. Sama juga macam ada budak selalu tanya saya macam, saya kalau belajar mesti dia kena dengar muzik. Okay, if you think comfortable with that, dan mendengar muzik tu generate you punya brain to be more activate dan you boleh faham, go ahead. Tapi itu tak mungkin cara yang bagus untuk orang lain. Janganlah kita cakap ini cara yang sebenar nak belajar. No. Sebenarnya semua orang ni ada cara-cara masing-masing, keselesaan tersendiri. Tetapi tak salah untuk kita cuba cara orang tu. Mungkin bagus untuk kita. No harm trying. So sebab tu kita disuruh cari ilmu. Teknik ada banyak. Mungkin you buat macam adik Nazan kata, dia belajar sampai last minute, tapi akhirnya dia tak mencapai result macam mana dia nak. Walaupun bagus tapi tak sebagaimana dia rancang. So mungkin teknik belajar last minute tu tidak begitu bagus untuk dia. Dia pandai, dia dapat result yang bagus. Okay? So apa yang dia kena buat ialah mungkin kena ubah suai. Jangan last minute lagi. Mungkin last minute hanya untuk preparation for exam tu, tapi preparation awal tu kena ada juga, so that you dah kemas kinikan nota, semua dah tersusun, sistem belajar you kena modify sikit lah. You kena cuba. It's all trial and error, and then you tengok results macam mana. Jadi kiranya kepada adik siapa nama dia? Nazahan. Adik Nazahan, dengan harapan apa yang Dr. Sharifah Mazlina ni, kalau kita tak praktikkan semuanya, sebab apa kata kita cuba sendiri kan. Betul. Kita Wah, cuba you dah pakai tagline saya ni. Kena bayar. Okay. Apa kata kita cuba yang mana. Yes. Kalau rasa yang apa doktor bagi pesanan tadi okey, kena dengan jiwa kita, dan kita patut proceed. Betul. Kan? Sebab tu saya selalu kata, apa kata cuba dulu. Jangan cakap. Sebab boleh. ramai orang kadang-kadang belum cuba dah kata tak boleh. Itu comfort zone yang negatif. Memberi alasan tanda-tanda nak gagal. So jangan beri alasan tak boleh, what if, apa-apalah. Jangan beri alasan. Cuba dulu, you akan nampak. Cuma persoalan saya, tapi ni ada dua tau. Ya. Kalau tapi yang alasan tu satu, tapi yang dia memang nak cakap tak boleh start sekarang sebab pukul sekian ada meeting ke apa benda. Okey. Yang tu lain pula. Itu lain. Itu bukan alasan untuk mengelak. Cuma itu takutnya memberi orang tak guna pula perkataan tapi, dia buang terus. Kalau boleh, apa salahnya? Mungkin kita akan tukar gunakan perkataan tapi tu. Kita akan kata, jangan guna tapi, kita kata, saya pukul 1 ada kerja, saya akan buat selepas tu. Saya tak pakai tapi pun kan. Sebab betul. Tapi tu is a comfort zone tau. Dia akan memberi ruang untuk you. Ada ruang nak mengelak ni. Ada ruang untuk tak payah buat lah. Sebab saya ada ni. Sebab ada tapi. Ada tapi. Okay. So cuba elak-elak. So insyaAllah you akan cuba. You akan dapat rasa beza dia. So, apa kata you sendiri pun cuba. Apa saja. Okay. So untuk adik Nazahan, saya nak katakan pada anda, apa kata cubalah melihat teknik belajar yang lain-lain, dan jangan hanya pakai satu teknik belajar saja. InsyaAllah anda akan nampak perbezaan dia. Lagipun anda baru form 4 dan ini adalah sebenarnya bukan tahun honeymoon ya. Jadi gunakan orang selalu kata. Jadi apa kata gunakan waktu tingkatan 4 ni untuk mencuba teknik belajar yang berbeza. Ambil kesempatan semasa peperiksaan atau exam-exam yang bulanan dan sebagainya, guna teknik belajar yang berbeza dan tengok mana yang terbaik. Lepas tu gunakan yang terbaik itu untuk anda. Okey. Jadi rasanya itu sedikit sebanyak info lagi tentang tentang segmen apa kata Dr. Sharifah Mazlina. Jadi kepada pendengar, kalau kita nak cuba yang apa kata kita cuba ni, bolehlah personally email, sebab dekat
website www.imrnetwork.my. Dah ada dah link untuk di-emailkan kepada kami. Kiranya dia boleh start dicadangkan. Saya ingat saya nak cuba macam Nizisha ni. Mungkin kita boleh pilih, kalau katalah ramai, kita pilih yang macam the best yang untuk terbaik. kita rawat. Betul. Dan dia boleh terus berkomunikasi dengan kita untuk dapatkan tips ataupun nasihat macam mana saya nak buat, saya rasa begini. Kita akan bantu dia lah. Jadi pendengar boleh follow up juga cerita ni dengan dia. Betul. Dan pendengar juga pun boleh memberikan rancangan dan tips-tips semangat kepada dia. Okey, dan kita tengok, dan saya akan sentiasa memantau sehinggalah you benar-benar confident untuk laksanakan apa yang anda ingin cuba itu, dan kita sama-sama saksikan. Ini dah boleh jadi macam Malaysian Book of Record juga ni. Kan? Tapi ni jadi kita punya Maps Concept Book of Record. Yes. Jadi dan apa dia? satu bonus. Kalau you betul-betul buat, saya akan bagi sijil daripada Maps Concept. Doktor dia cakap sijil tu sebenarnya kalau kita tunjuk dekat mana lebih memudahkan jalan kita nak dapat kerja yang kita nak kan. Maps Concept sebenarnya adalah satu consultant training yang dah lama establish, dah 8 tahun, dan kita dah banyak buat program motivasi dan sebagainya, dan orang pun tahu program-program yang saya kendalikan, dan kalau bawa sijil tu maknanya dia tahulah mereka ni dah menjalani latihan bagaimana menjadi manusia yang seimbang. So sangat membantu. Dia kata, sebab saya sains sendiri dan saya selalunya program at least sehari akan dapat. Okay, jadi untuk mereka yang mencuba, janji saya, okay, apa kata anda cuba dulu, bila anda berjaya, saya akan keluarkan satu sijil khas atas cubaan anda tersebut. Sebab nak mencuba tu pun bukannya senang. Lagi-lagi benda yang kita takut, kita tahu kita fear kan. Betul. Okay. Cubalah sesuatu, maksimalkan potensi diri. Ingat, hanya untuk yang baik-baik. Yang memaksimalkan potensi diri anda. Tak cuba, tak tahu. Itu dia kata-kata nasihat sebelum kita mengakhiri segmen Apa Kata bersama pengasas sendiri. Ada datang turun padang, kata orang Melayu, untuk memberi secara live input-input yang berguna bagi kita semua pendengar IMR FM. Jadi doktor, ada apa-apa kata akhir untuk mereka yang macam boleh ni, dah dapat idea dah ni, ada kata-kata? Okey, saya nak nasihatkan kepada anda semua, jangan limitkan pemikiran anda hanya kepada aktiviti-aktiviti lasak. Tidak semestinya. Jangan limitkan, kena buat expedition ke. Tidak. Untuk semua perkara dalam kehidupan. Kalaulah rasa kata anda seorang jenis memang darah gemuruh, tapi anda ingin berpidato, contoh, apa kata cuba? Okay? Jadi buka skop pemikiran anda. Jangan ingat idea anda itu tidak bagus. Selagi tak dikeutarakan, kita tak tahu. Jadi kongsikan idea tersebut. Hantar pada kita, tanya kita soalan. Boleh tak kalau saya nak buat begini? Apa kata cuba dulu hantar dan kita berikan pandangan. Okay? Ingat jangan limitkan hanya kepada aktiviti lasak, ekspedisi, mendaki. Bukan itu. Itu hanya sebahagian. Apa sahaja yang boleh memaksimalkan potensi diri dari segi kerjaya, dari segi kesihatan, dari segi kecantikan, rupa paras, atasi penyakit, malas, kerjaya, belajar. Skop ini terlalu luas lagi kita ni manusia. Apa kata kalau nak cubalah untuk memaksimalkan potensi diri. Tidak ada yang mustahil kecuali Allah tak izinkan. Tapi boleh tak kalau nak tahu macam contact details doktor, macam selain daripada IMR, mungkin kalau Facebook ada page ke yang boleh like ke apa dia? Boleh. Kita dalam proses tadi saya berbincang dengan Cik Arif. Tadi kita mungkin akan buka satu Facebook khas untuk rancangan Apa Kata. Jadi tunggu-tunggukan. Untuk sementara ini bolehlah teruskan kepada IMR ataupun layari Facebook saya Dr. Hajar Syafa Mazlina, ataupun boleh menghantar terus email ke atau layari laman web saya www.mapsconcept.com. Semua ada kat situ, one stop center. Program saya, Facebook saya, link dengan IMR, semua ada di situ. Kau nak tengok gambar-gambar, galeri, program dan sebagainya, gambar expedition lama-lama semua ada di situ. Semua ada. Okay. Adalah tahu daripada situ kita boleh dapat mendapat sesuatu, betul kan? Boleh dapat idea dan mendapat inspirasi. Sebab saya meletakkan dalam galeri itu untuk semua, untuk rakyat Malaysia melihat kalau rasa nak buat dan sebagainya, nak tengok lebih dekat. Jadi semua ada di situ, dan galeri untuk gambar-gambar terkini juga kita uploadkan di situ. Jadi very interesting, dan anda juga boleh berinteraksi dengan saya dekat sana, hantar maklumat dan kita jawab. Jadi ingat www.mapsconcept.com ataupun www.imr
network.my/ tapi /radio tu tak payahlah, sampai .my tu saja. Kalau nak apa-apa berkenaan dengan apa kata. Jadi terima kasih doktor Sama-sama. kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita dan juga para pendengar Radio IMR. Jadi teruskan berhibur dengan Radio IMR. Kita ada DJ yang akan menanti kita pada pukul 2 sehingga pukul 4.30 nanti. Jadi saya undurkan diri dulu. Saya Ira Syakira dan Dr. Hajah Sharifah Mazlina. Terima kasih kepada semua pendengar. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye.